sama. Kalau ikut penat malaikat Israel. Kalau nak ikut pada logiknya penat malaikat Israel nak ligan. Nak ligan nak ambil nyawa manusia. Tapi dengan malaikat yang Allah Ta'ala buat pun dah hebat dah. Satu malaikat 1 juta sekali mati pun dia boleh buat. Dia boleh buat saja. Nampak tak? Itu bukan malaikat. Kan? Allahu Akbar. Makhluk Allah. Allah hanya subhanallah. Nak kata hebatnya Allahu Akbar. Macam tu. Baik, maka kita pergilah kepada yang ke-8. Iradah. Baik. Jangan lupa kita mengaji qudrat mesti tahu iradah. Faham tak? Ya. Sebab qudrat akan berlaku setelah adanya kehendak Allah. Allah Ta'ala nak baru dia buat. Kalau Allah Ta'ala dia tak buat. Itu dalam bab qudrat. Kan ke ujung kan, saya nak ulang balik. Ujung sifat qudrat tu dia kata apa? Hujung sifat qudrat yang bawah sekali tu dia kata apa? Lemah dia. Bukan tak tu. Cuba perhati nombor 7 qudrat. Saya baca yang terakhir Ia adalah sifat yang wujud sedia lagi yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin. Yang terakhir tu, dan meniadakannya atas muafakat iradah. Itu nak habaq tu. Semua yang berlaku ada ketiadaan tu adalah dengan persetujuan sifat iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak baru jadi dibuat. Allah Ta'ala nak ada kehendak dah baru dia buat. Kalau dia tak nak, dia takkan buat. Jadi sekarang ni bila menjadi sifat qudrah, iradah tak boleh pisah. Allah Ta'ala tak akan buat benda yang saja-saja. Allah Ta'ala tak akan buat benda yang saja-saja. Dia buat nyamuk sekok pun, dia punya sepasang nyamuk, manusia boleh jadi jutawan. Tahu apa siapa? Dengan sebab nyamuk sepasang dia beranak telur, manusia tak boleh tidur. Maka ada orang fikir macam mana nak buat ubat nyamuk. Tak bagi nyamuk main dekat. Orang tua-tua dulu dia perasa apa? Perasa sabut. Macam saya dulu rumah pernah ambil tu bunga kelapa sawit tu. Dalam sekali lemas lasak gitu lah. Pasal apa? Tak tahan bau. Nyamuk lari, orang pun lari. Kan? Tak tengok Allah Ta'ala tidak akan buat benda yang sia-sia. Ada dia punya perkiraan. Kan? Walaupun seekor lalat, walaupun apa dia buat, Allah Ta'ala tidak ciptakan segala makhluk ini dengan sia-sia. Semua ada guna. Dia buat bakteria apa ada guna. Kalau dia tak buat bakteria, tak tahulah, kita makan tak hancur dalam perut. Makan sayur keluar sayur. Nak proses tak boleh. Ya? Baik, sambung lagi. Pergi kepada yang ke-8. Iradah. Okey. Artinya kehendak. Dia tak berkehendak no. Dia kata kehendak. Tak apa kehendak, tak apa, kita pergi pelan-pelan. Maka kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala dan di bawah pemerintahannya. Maknanya benda yang kehendak Allah Ta'ala ni, kalau kadang kita semayang kan, saya bagi contoh, kalimah sengaja ni nak bagi faham tu dia berbelit sikit kan. Sahaja aku semayang, kita niat kan, sahaja aku semayang. Kita semayang saja-saja kan memang kita semayang untuk Allah? Kita semayang untuk menunaikan kewajipan kita kepada Allah. Tapi kita sebut sahaja aku semayang, kita tak sebut saja-saja aku semayang. Okay? Sengaja aku semayang, memang kita buat tu. Bila sebut sengaja aku semayang, dengan kata dia, aku buat semayang ni tak terikat dengan apa-apa tujuan kehendak lain. Saja-saja aku buat ni memang kerana Allah. Tu maksud dia. Baik, kalau kat sini kita tengok insya-Allah, mudah-mudahan tidak menjadi salah faham. Makna kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala. Ingat dia kata setiap yang berlaku disengaja oleh Allah Ta'ala dan di bawah pemerintahannya. Ada dua. Pertama, Allah Ta'ala saja nak buat. Yang kedua, di bawah pemerintahan dia. Maknanya Allah Ta'ala merintah alam ni, atau alam ni. Kalau kita tengok kan, kita tengok macam kata 3-4 hari lepas accident kat Tisi orang meninggal atas titi tu tepi kat orang Cina tu. Meninggal. Kita pandang mana ada orang saja nak pergi langgar? Tak ada saja-saja nak pergi langgar kan?
saja nak mati, siapa mau mati saja-saja. Tak ada. Nak cerita bagi benda tu berlaku dengan secara spontan, tapi itu adalah perancangan Allah yang Allah Taala sahaja bagi lalu. Sahaja bagi lalu, bagi long itu supaya kena bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kalaulah atas dunia ni Allah Taala buat semua, kereta tak pernah accident, orang tak pernah jatuh, tak pernah luka, farmasi semua tutup. Okey, hospital doktor tak nak kerja. Pasal apa? Lepas tu tengok tu dia sampai betul-betul taring dah baru nak mati. Kan? Pasal betul-betul taring, hidup tua sangat dah, tak sakit. Sampai berjalan bongkok meleret. Umur berapa? Aku 1500 tahun. Contohlah bohong ni. Kan? Nak kata bagi Allah Taala buat kita ni, orang kata dengan sengaja dan sebab. Hak tu nak abang tu. Dia saja buat, bukan saja buat tak ada sebab. Dia sengaja buat dengan sebab. Yang tu yang kita nak abang tu. Dalam masa yang sama, ayat dekat ujung tu dia kata apa? Dan di bawah pemerintahan dia. Maknanya dia biar berlaku aksiden, Allah Ta'ala dah siap tulis dah, dia ni akan aksiden sekian-sekian masa, dia ni akan patah tangan kat sendi mana, dia ni akan patah kaki di tempat mana. Ada belakang dah tu, cuma tunggu masa nak kena aja. Kita tak tahu, termasuk saya sendiri pun tak tahu. Mudah-mudahan selamat daripada balak dan bencana Allah Subhanahu Ta'ala. Doa dulu. Bukan kita minta tak, kita sembang ilmu tak apa, tapi jangan minta. Kan? Mana tahu insurans 100,000, 200,000, juta ni insurans, patah-patah kaki sampai semua hidup tak boleh bangkit pada muka. 1 juta pun tak ada nilai. Jangan duk cari sakit. Jangan buat macam tu. Baik, bila kita sebut disengaja oleh Allah Taala dan di bawah pemerintahannya, kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat seperti yang terkadang-kadang disangkakan. Okey. Masya-Allah. Tak apa. Terima kasih. Kita nak tanya. Baik. Kok rasa laju tak faham kat tangan. Okey, baik. Jadi bila sebut kata kehendak tu, macam kita saya ni teringin nak makan. Tu bentuk hajat kan. Tapi Allah Taala tak macam tu nah. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat seperti yang terkadang-kadang disangkakan, kerana berhajat semua itu mustahil bagi Allah. Allah tak berhajat kepada apa satu pun. Ulang balik, Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Yang kita mengaji itu kesimpulan abang dalam dia punya paragraf penggal ni, bahwasanya Allah Ta'ala terkaya daripada segala-galanya. Dia buat satu benda bukan kerana hajat pada benda tu. Tak. Cuma dia nak tengok. Kan? Dalam surah Al-Mulk, bagaimana Allah SWT sebut kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini bukan tunjuk bakat dah, saja bagi bukan macam tu, saja hak belajar nak hidup balik, takut lupa. Nak cerita bagi dalam ayat kedua kan, allazi khalaqal mauta wal haya, allazi khalaqa, yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal haya, kehidupan. Allah Ta'ala ciptakan kematian, disebut mati dulu, wal haya, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, mana-mana di antara kamu yang paling baik amalannya. Hak tu yang Allah Ta'ala buat segala program. Atok kita sini, waktu senang ingat dak aku, tiba-tiba sakit,
ingat tak aku? Okey. Waktu kita lapang, ingat tak aku? Waktu kita kalut, ingat tak aku? Waktu lapang boleh sembahyang, waktu kalut tak boleh sembahyang. Nah, waktu apa lagi? Waktu harta banyak, ingat tak aku? Zakat tak, sedekah tak? Waktu hal miskin, ingat tak aku? Sehari kita tak jumpa kedai empat engkau je. Nak pergi cepat kaya. Pasal apa? Dia nampak bos 10 dapat 1000. Bos 100 dapat 10,000. Nak pergi cepat dapat. Pasal apa? Dah tak lesak dah. Tak. Allah Ta'ala nak test kita setara mana yang kita patut kita buat untuk akhirat kita. Sebab perjalanan kita untuk sampai kepada Allah akan diuji dengan berbagai-bagai ujian. Detik demi detik, minit demi minit, jam demi jam, hari-hari kita diuji dengan berbagai-bagai bentuk. Maka atas kita lah nak jadi manusia hamba Allah yang terbaik untuk kita persembahkan amalan kita kepada Allah. Kadang-kadang manusia ni hebat ketika senang, hebat ketika lapang, hebat ketika kaya, hebat segala-galanya. Tapi waktu diuji dengan kesusahan, kepayahan dengan sibukan, habis. Kalau semayang jamaah tak payah. Pasal apa? Pergi musafir, tak dan, pejabat tutup, tak dan, pergi terus. Sampai sana pejabat pun tutup, dia pun tak semayang. Jaga elok. Bila kita sudah melepaskan sesuatu yang berbentuk kewajipan yang patut kita buat kepada Allah, kalau Allah Ta'ala ambil, kita rugi berganda lagi daripada apa yang kita ligan. Sebab yang kita ligan belum tentu kita dah dapat, belum tentu. Tapi kalau kita buat hak Allah Ta'ala, untuk akhirat kita dapat, hak ke depan kita minta doa Allah. Ya Allah, yang takut murah rezekiku, ya Allah, permudahkan urusanku, ya Allah, mudah-mudahan pipi. Loh, ada seorang lagi pegawai tak balik dan aku jumpa. Kerana terlambat kita sembahyang tadi, ada pegawai lagi dia buat kerja tambahan tu. Kita kalut punya kalut, kita minta maaf cik, hari ni kami tutup pukul 4. Bos kamu meninggal, kami tutup pejabat awal. Kalau nak jadi benda orang kata aturan perancangan Allah Ta'ala tu, yang tu disebut tu. Sebab tu mana-mana manusia yang ada buat perancangan jahat kan, tak sodok rancang lah tak mana jahat. Nak kena orang ke, nak buat nanya ke orang ke, tak sah. Pasal apa? Ingat tu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang tu kita kena ingat. Hak kita rancang elok tak apa, tapi kalau rancang tak elok, Allah Ta'ala duk gelak ikut jauh. Bukan Allah Ta'ala gelak, minta maaf. Saya kata Ustaz dalam ke mana tahu Ustaz Allah Ta'ala gelak. Tak. Allah Ta'ala dah perhati kita kat jauh, tengok. Ni nampak macam cerdik punya bodoh. Hang nak rancang, orang tak nampak. Hang rancang tak ketem macam ni, nak kerompok kedai. Allah Ta'ala tengok. Dia tak tahu belakang bank tu polis standby. Siap dah ngatas bangunan lagi. Yang mereka ni pakai masuk, pakai tudung muka, rancang. Okey, pakai baju kelih peluru. Kan? Macam-macam lah. Kadang-kadang pakai masuk kot berbayang nak terori lah. Macam-macam lah, pecah lah. Last sekali tengok polis kepung tak boleh lari mana dah. Masuk kedai tengok pecah terbing kaca bank habis masuk ambil duit. Last sekali tengok tak ada keluar pada bank, semua dah tepung. Kena lagi teruk daripada apa yang dah dapat. Okey, baik, itu ceritanya. Jadi ibu yang kita nak cerita di sini, Allah Ta'ala terkaya daripada makhluk. Yang kita mengajikan sifat istighna Allah Ta'ala dan juga iftiqar berhajatnya makhluk kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala dia tak ada susah hati. Tak ada istilah susah hati. Hang semayang ke tak semayang ke, aku tetap kaya. Hang semayang ke tak semayang ke, aku tetap alim. Hang bayar zakat tak bayar zakat, aku tetap macam ni lah aku. Malah aku makin kaya, makin hebat. Tapi kita aja tak sedar diri. Tapi kalau hang tak mau nak rendah dengan aku, akhirnya hang mati berjumpa dengan aku, hantarlah siapa aku. Hang kenal lah siapa aku. Baik. Jadi kan, yang terusnya, ia adalah sifat yang ada sejak sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menentukan apa? Tengok nombor 15 tu. Katanya yang menentukan, iaitu artinya sifat iradat itu menentukan dan menyandarkan perkataan menentu itu kepada iradat adalah majaz aqli, diambil daripada menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Kerana bahasanya yang menentukan pada hakikat itu ialah zat Allah
Ta'ala dengan iradatnya. Jadi cerita dia gini, kita mengaji dalam bab qudrah tadi, apa dia? Dia punya ta'aluk dia adalah fungsi kudrat tadi mengadakan benda yang tiada, mentiadakan benda yang ada. Untuk iradat dipanggil ta'aluk takhsis. Takhsis ni maksudnya proses penentuan benda yang Allah Ta'ala cipta tu. Okey. Proses penentuan sesuatu yang mungkin yang Allah Ta'ala cipta tu, Allah Ta'ala cipta satu benda dan Allah Ta'ala tentukan siap. Macam kita ada bincang tu lah, dalam rahim ibu tu kan, apa dia, jodohnya kan, rezeki dia, lagi mau ajar dia. Itu sebahagian daripada merupakan perbincangan sifat iradah. Dan sebenarnya jauh lebih pada tu lagi penentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap benda yang nak zahir ke dunia ni kan. Okey, sambung. Baik, tak apa, ada 10 minit lagi. Sekejap lagi kita buat refresh balik lah. Bab berasa-berasa macam laju tapi tak tahu boleh tak ikut. Sambung lagi. Jadi setengah perkara yang harus ke atasnya pada perkara mungkin seperti ditentukan sesuatu itu dengan wujud. Baik, cerita dia gini. Lah ni bila Allah Ta'ala dah nak buat satu benda, nak bagi ada, faham tak? Nak bagi ada satu benda kan, satu benda yang mungkin, maka Allah Ta'ala tentukan dia. Dan kehendak Allah Ta'ala tadi ni, dia ni akan mai putih salah, dia ni akan mai tinggi lampai, dia ni akan mai dengan gundi padi. Tu di antara sifat-sifat yang akan ditentukan oleh Allah SWT kepada makhluk yang dia akan cipta tu. Nah, baik. Sebab tu kita diajar supaya apa? Beriman dengan qada dan qadar. Pada kehendak manusia, semua manusia nak anaknya dilahirkan sihat walafiat, putih, sekolah, cerdik, tak cacat, sempurna anggota kan? Tidak buta, tidak pekak kan? Tapi adakah semua manusia dapat macam tu? Tak. Ni hak kita mengaji ni, tu nak didik kita. Nak didik kita supaya apa? Menerima hakikat ketentuan Allah dengan sifat iradahnya. Allah, kita kena faham segalanya telah tertulis, segalanya telah terancang untuk mari hidup atas dunia ni dalam bentuk yang macam mana Allah Ta'ala hendak. Kita tak tahu. Sebab tu bila keluar mari, rupa macam mana pun, alhamdulillah aku dapat anak. Tak ada lagi tak fiqh kata kalau anak cacat jangan buat fiqh. Ada tak? Ada. Nak cerita bagi orang yang dikurniakan anak melalui proses yang macam tu, maka bersyukurlah Allah pada Allah Ta'ala, buat fiqh, buah nama 7 hari cukup pala kan. Terlambat sikit tak apa, jangan tunggu sampai akhir balik. Baik. Jadi nak cerita bagi dia punya proses tu, Allah Ta'ala dah tentu. Tiba-tiba mari dengan keadaan sempurna elok, alhamdulillah kan? Tapi tak ada lah main apa habaq mak. Kalau ada mak macam tu. Tapi Nabi Musa ada lain. Nabi Musa, wakal nama Allah Musa taklima tu, Nabi Musa bercakap dalam tu. Dalam apa? Dalam wayang tu. Yang tu kelebihan Nabi Musa lah. Sebab tu tak ada pada kita. Kalau ada hak tu, tak tahu sakit tiba-tiba main penuh rumah. Baik, sambung lagi. Ya. Putih, hitam, panjang, pendek dan seumpamanya. Maka ceritanya di sini apa? Apabila Allah Ta'ala nak menentukan sesuatu perkara kepada makhluk yang akan dizahirkan ke atas dunia, maka dia dah susun atau siap dengan 6 perkara. 6 perkara. Ya. Baik. Saya tak mau baca kitab lagi, tapi nak habaq 6 perkara tu apa dia? Kita ambil hak yang kita tahu dulu. Dia ada 6 sifat berlawan. Kalau dia tu panjang, dalam masa yang sama dia tak pendek dah. Mana ada budak lahir panjang? Tak ada kan? Kita cerita budak lah, baby. Okey, lahir-lahir tengok panjang lah apa? 1 kaki setengah. Besar lah 1 kaki setengah. Besar kan? Besar 1 kaki setengah. Bola sekaki, panjang ukat 11 cm. Okey lah. Itu dalam masa yang sama, kalau 11 cm dia tak akan mari lebih pada 2 kaki. Pasal itu dah ketentuan dia. Okey. Kalau dia mari tengok, so dia dah putih kan? Dah putih,
dalam masa yang sama tak boleh dia gelap. Sifat yang melawan. Cerah, gelap, panjang, pendek, belakang, depan. Loh, dia beranak-beranak terterak. Peliknya budak ni. Cerita tu, keadaan dia tu kan. Bila masa tu dia beranak terterak, kan? Terterak, menyebah lantai tu, maka dalam masa yang sama dia tidak boleh terlentang. Keadaan dalam satu masa yang sama pada benda yang mungkin. Nah, kena faham no? Benda yang melawan tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk sekali. Saya cari dia punya syair kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata di sini ada al-mumkinat mutaqabilat. Kalau masa tu dia ada, tak boleh kata masa yang sama dia tiada. Nampak? Tu perbezaan pertama lah, berlawan pertama. Yang keduanya, dari segi sifat dia. Kalau kata masa tu dia putih, kita nampak putih. Dia hitam. Orang yang kata orang nampak putih ke hitam? Tak boleh main lah macam dia jumpa belalang. Siapa tak nampak dia anak luar. Tak boleh macam tu, tak boleh. Dia salah satu. Okey, dia kata putih sangat, pondok hitam kelabu. Payah orang. Okey, baik. Yang keduanya masa. Kalau dilahirkan masa pukul 3:03 dalam bentuk yang kita cerita tadi, okey, kalau berubah masa dia 3-5 minit kot dia tiba-tiba jadi lebam. Kan? Kadang-kadang kan, rupanya dia ni ada masalah jantung, bertukar jadi lebam, biru habis. Mana tahu boleh, tapi bukan masa yang sama. Tak boleh berlaku pada masa sama, tak boleh. Lagi dia kata amkinah tempat. Kalau dia lahir di tempat tu macam tu, dia tidak akan lahir di tempat lain. Contohnya, saya dilahirkan di Hospital Tamping pada 1971. Kan? Tengok masuk beranak satu lagi, Hospital Sungai Petani. Sungai Petani ni siapa dia? Dia tak boleh lahir di dua tempat. Yang seterusnya, apa dia lagi? Benda yang melawan ni. Jihad, arah. Masa mak dia bersalin tu, elok aja kati yang bersalin tu menghadap kiblat. Contohlah, kan? Dok, kati dia menghadap mentari. Arahnya, contoh sekarang ni saya menghadap ke jalan kan. Orang main cerita, lah aku tengok sajalah tu bukan menghadap ke jalan, menghadap ke dinding. Tak boleh dua benda yang berlawanan pada satu masa yang sama. Itu sifat mungkinat yang Allah Ta'ala tentu dah. Sebab tu, dan lagi qadar tu yang dikatakan panjang, pendek, berat dia. Lahir kita 2.5 kilo. Ada yang lahir 5 kilo. Biasa dengar ada orang Malaysia lahir 5 kilo? Ada. Kawan satu sekolah di Kuala Kurau, operation anak paling besar dalam sejarah Hospital Tamping. Orang Tanjung Pindah. Okey. Jadi itu di antaranya benda. Ada tiada satu. Lagi apa lagi? Sifat dia, hitam putih, masa, tempat dan arah. Yang tu perkara berlawan. Salah satu saja boleh ada pada benda yang mungkin. Tak boleh ada dalam dua benda dalam satu masa yang sama. Tak boleh. Itu adalah perbincangan sifat iradah. Baik. Jadi nak cerita bagi di sini, kalau ikut tu, kalau baca setakat sejam lagi tak habis ni sifat iradah ni panjang. 3 muka surat, 4 muka surat. Subhanallah. 3 muka surat nak baca. Tapi oleh kerana orang kata Ustaz Zaki dia minta saya buat orang kata ulang kaji ringkas, bincang balik bagi peluang soal. Sebab lah ni saya seorang je bercakap. Kan? Orang lain tak tanya. Boleh tanya insya-Allah. Sebab yang saya cerita ni bukan semua habis saya cerita. Barangkali ada terbuku sesoalan dalam minda makcik-makcik dan kakak-kakak sekalian. Nak tanya apa? Boleh tanya. Takat mana kata jawab, saya jawab. Okey. Tak nak apa nak tanya. Okey. Dan ni boleh bincang, boleh bincang. Boleh bincang. Sebabnya kalaulah kata tidak bincang, benda ni cuba bayang tengok sekarang ni kitab Melayu kan? Kitab Melayu terjemahan nipis ni. Ni kitab Arab. Nak cerita isi kitab Arab, semua dalam kitab Melayu jadi 4 kali ganda. Ni kecil je ni. Maknanya saya cerita tu tak habis. Kalau kata ada benda nak tanya, benda juga saya cerita, boleh nak tanya insya-Allah. Boleh tanya insya-Allah kalau rasa kurang faham. Tapi perbincangan saya kepada bab qudrah tadi tu sesuatu yang sangat mencabarlah. Dalam bab tanjizi hadis tu tak habis saya cerita lagi, terus terang cakap. Tanjizi hadis tak habis. Sebab dia punya perjalanan tanjizi hadis ni sangat mendalam. Sulih Qadim tak teruk sangat. Tanjizi hadis dengan cabang-cabang dia tu, ya Allahu Akbar. Ya.
boleh kita pergi dalam lagi, tapi maknanya saya nak sampai dalam mampu tak mampu tu je. Ya. Dan ni saya cerita takut mana yang saya reti, saya tahu, dan saya nak break saat nak minum air. Boleh tak? Jangan rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dah ni macam ni kan. Saya bagi 2-3 minit. Bermula dengan sikap qudrah tadi tu, kan? Cuba baca sendiri, tengok pelan-pelan, sangkut tidak. Oh, hak ni clear dah. Ni clear dah. Ha, ambil masa sikit tengok. Saya pun dah tengok juga pasal apa? Kalau dengan cikgu ni dia ada sukatan, dia kira nak pergi sukatan lah. Tengok kata mana yang rasa-rasa nak bincang. Sebab saya tidak sentuh Mu'tazilah banyak-banyak kan. Ada lagi tu. Cumanya kata kalau rasa segan nak tanya dengan mulut, tanya dengan bertulis pun tak apa. Jadi sementara nak sampai apa-apa tulisan soalan kat saya tu, elok jugalah kalau siapa-siapa nak pergi kat nota kaki tu. Nota kaki tu banyak isi tu. Nah, banyak isi, tak kena gaya cerita, tak boleh. Kena hurai elok-elok. Baik. Nombor 13 tu pada kudrat tu memang susah sikit lah nak cerita, tapi boleh lah insya-Allah kena nak kongsi sikit-sikit. Nah, lah ni saya nak pergi nombor 14. Ada ke kita? Ada. Nombor 14 dalam sifat kudrah ni. Tak apa. Lah ni atas sesi soal jawab perbincangan ni. Nak pergi dulu kemudian tak apa dah, sebab kita dah lalu dah sekali. Sekali lalu dah. Okey. Katanya nombor 14 nak jumpa tak? 18. Okey. Setiap orang yang mukallaf tidak diwajibkan mengetahui ta'alluq ini. Ulang balik. Setiap orang yang mukallaf tidak diwajibkan mengetahui ta'alluq ini, sekadar dia tahu kudrat itu berkuasa, sudah wajib bagi Allah. Nah, itu untuk orang standard, untuk orang awam. Baik, demikianlah yang diumumkan oleh mereka. Mereka tu siapa? Ya, ulama-ulama lah. Baik, itulah yang zahir jika dinisbahkan kepada orang awam. Maknanya untuk orang awam tahu kudrat artinya berkuasa, lawannya lemah, mustahil bagi Allah bersifat lemah, dan wajib bagi Allah bersifat dengan berkuasa. Itu standard pengetahuan orang awam. Tapi hak mai rajin mengaji dah pangkat hebat dah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun jika dinisbahkan kepada yang lain daripada mereka, maka tiada zahir yang demikian itu. Tengoklah, dia kata apa? Tiada zahir. Maksud zahir ni apa dia? Maknanya kalau mengaji secara umum macam tu saja, yang tu untuk orang awam. Tapi kalaulah kata diperhati dengan lebih jauh lagi, rupanya tak cukup mengaji takat tu, tak cukup. Adapun jika dinisbahkan kepada yang lain daripada mereka, daripada orang awam, maka tiada zahir yang demikian itu. Pasal apa? Kerana terkadang kerana jahil terhadap beberapa ta'alluq ini membawa kepada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan anaknya. Ulang balik. Dia pergi kat mana tau? Ya. Kenapa perlu juga kita mengaji ta'alluq ni? Kenapa? Kerana terkadang kerana jahil terhadap beberapa ta'alluq, bermakna dia tahu betul-betul Allah Ta'ala itu berkuasa saja, wajib Allah Ta'ala berkuasa. Cabang-cabang sifat ta'alluq, fungsi peranan tu dia tak ngaji, dia tak tahu. Apa bahaya dia? Dia kata terkadang kerana jahil terhadap ta'alluq ini membawa kepada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan anaknya. Ngaji tak terang mana? Duk sembang orang, duk fikir tak sudah-sudah, duk berfikir serang-serang. Allah Ta'ala berkuasa buat segala-galanya. Tiba-tiba mai dia, anak dia pun dia boleh buat. Kan? Anak dia pun dia boleh buat.
Kawan dia pun dia boleh buat. Dan oleh kerana dia berkuasa, diri dia pun dia boleh bagi hilang. Macam David Copperfield silap mata. Dia pergi kat tembok, ni cerita manusia. Pergi kat tembok, dia guna ilmu silap mata, cuk tembus pergi belakang. Dia bagi hilang, diri dia bagi hilang. Dia ada set macam tu dengan Allah Ta'ala. Dia fikir macam tu, Allah Ta'ala berkuasa buat segala-galanya. Pertama dia kata Allah Ta'ala boleh buat anak dia, pasal dia hebat berkuasa, kan? Yang keduanya, Allah Ta'ala boleh menghilangkan, mentiadakan dirinya. Yang tu boleh pakai ke tak idea macam tu? Boleh pakai tak idea macam tu? Atas alasan menyatakan Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Tak boleh. Saya kena cantik cepat-cepat. Tak boleh. Kerana apa? Allah Ta'ala akan buat kudrat dan iradatnya berdasarkan kepada apa yang sepatutnya sahaja, sesuai dengan zat dia sahaja. Nah, dia akan buat hanya sesuai dengan kehendak, kudrat dan iradat dan zatnya sahaja. Kalau dia buat lebih pada tu, dia akan jadi haru biru sedara habis. Contohlah kalau saya katakan kalau mentiadakan dirinya itu sudah jadi berat, jadi haru biru terus. Yang ni kalau kata Allah Ta'ala berkuasa buat anak dia, maka akan datang cucu dia. Nampak? Daripada datang anak, sudah ada maknya. Dia akan jadi. Maknanya segala yang mustahil bagi Allah, Allah Ta'ala tak akan buat. Kesimpulannya, segala yang mustahil bagi Allah, Allah tak akan buat. Itu kesimpulan bagi mudah, senang. Supaya kita tidak fikir meracau panjang, kan? Ada soalan berat nak bagi pening kepala tapi tak mau bagi, tak ada guna, kan? Manusia ada soalan saya macam-macam, kadang-kadang memang ada lepas jawab, ada tak lepas jawab, tapi tak mau guna kongsi tu. Pasal apa? Kalau saya cerita soalan tu, saya tak dapat jawab, orang lain pening balik, saya jadi isim. Sungguh, kan? Tak mau timbul soalan yang kita belajar nak bagi jadi elok, bukan nak bagi jadi tak elok, kan? Itu gunanya kita belajar tu. Jadi sambung lagi, kalau sampai ke tahap tu memang tak boleh, sebab Allah Ta'ala tidak akan buat benda yang mustahil pada zat dia. Okey, baik. Atau yang lain daripada itu, perkara-perkara yang membinasakan yang tiada terhingga. Banyak benda lain ni, katakan Allah Ta'ala nak buat benda-benda, orang kata nak padam neraka, buang syurga habis, kan? Jangan fikir benda yang macam tu. Sebenarnya Allah Ta'ala dah janji dah, siapa yang buat baik akan dibalas baik. Syurga bagi mereka yang mengerjakan haji mabrur, syurga bagi mereka yang bersabar, macam-macam ganjaran orang yang buat amal ibadat, syurga. Seandainya kita fikir akhir tu, Allah Ta'ala padam buang syurga habis, bagi hancur rosak habis, orang yang janji Allah Ta'ala nak tak mana? Yang tu sudah bercanggah, tak boleh dah, tu tak boleh. Tak boleh. Lepas tu nak fikir pula lagi. Nak fikir apa? Allah Ta'ala taklah tangan lain. Tolong jangan simpan fikiran macam tu, saya tak mahu jadi masalah. Lah ni set mudah satu je. Benda yang mustahil bagi Allah, Allah Ta'ala tak akan buat. Habis cerita. Allah jua lebih mengetahui. Boleh tak lagi? Ya, insya-Allah. Allahu akbar, tunggu soal. Ustaz, berkenaan tanya apa yang terbincang, di maknanya bagaimana kita nak berhadapan dengan macam difa'an syubhat. Maknanya bila kita duduk mengaji, syaitan kan bagi benda syubhat-syubhat. Ataupun kita boleh tengok macam isu-isu semasa macam yakin kan. Ataupun kita punya ngerilah mana ada orang bertanya, walaupun dia dah mengaji banyak, dia masih ada sanksi tentang kewujudan Allah Ta'ala. Ataupun dia putus rahmat, dia putus daripada berharap kepada Allah Ta'ala, dia bayangkan dia ni dah banyak dosa semua, Allah Ta'ala tak ampunlah dosa dia. Jadi sebabkan ni maka menyebabkan dia tak payah semayang, tak payah sebab dia semayang pun dia pun lah. Okay, jadi mungkin kita langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk difa'an syubhat tu. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Zaki. Soalan dia yang pertama, dia menceritakan apa soalan syubhat tu, maksudnya segala isu-isu yang boleh mendatangkan keraguan. Syubhat maksudnya isu-isu yang boleh mendatangkan keraguan pada kita punya pegangan fahaman kita. Macam dia bagi contoh tadi ayah pin, kan? Macam mana ayah pin, hebat tak hebat ayah pin menguasai kerajaan langit. Ayahnya menguasai kerajaan langit. Langit pun dia tak pasal naik buruk kan.
Orang India pergi sembah kaki dia semua nampak hebat. Ada hak balik Mesir pun jadi gelor ikut dia. Kan? Maknanya sekarang ni kita berpegang kepada apa? Kan? Berpegang kepada apa? Ayah Pin tu kita kena tengok apa yang dia bawa. Apa prinsip yang dia bawa. Kan? Bila prinsip yang dibawa tu, garis panduan kita yang kita mengaji sifat 20 ini, kita buat satu perbandingan. Kalau lah nak suruh mengaku dia Tuhan, maka automatik dia pun lahir daripada perut mak dia. Satu. Kan? Untuk kita jawab awal, dia pun bermula dengan tiada sama macam aku juga, tak ada lebih dan mana. Itu satu. Yang keduanya, dia pun bermula dengan tak erti. Itu yang kedua, kita bagi jawapan mudah-mudah. Dan yang ketiganya, yang pelik macam mana orang yang boleh bertipu, bahawasanya dalam Islam ada beberapa kelebihan benda pelik yang dipanggil khawariqun lil adat. Khawariqun lil adat maksudnya perkara yang mencari adat. Selalu orang kita bila tengok orang boleh buat benda pelik, kita mudah percaya dan kita mudah terkenal. Sama ada ia tak bermoh ataupun guru silat atau siapa saja boleh buat benda pelik, hak tak boleh orang buat dia boleh buat, termasuk juga tukang silat mata, tukang jurubat boleh buat macam tu. Bila sebut amrul khawariq dan adat ni, maka dengan adanya macam tu kita tengok, ya Allah hebatnya dia. Memang betul lah dia ni hebat. Apa cakap-cakap dia sudah kita telah pakai. Yang tu jangan tertipu, kena ingat. Sebab khawariqul adat ada beberapa bahagian. Di antaranya kita tengok, biasanya yang akan dapat benda yang menyalahi adat ni terutamanya adalah nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dari sudut yang pertama, khawariqul adat yang pertama yang dapat kepada Rasulullah apa dia? Rasulullah dapat sebelum diangkat menjadi nabi, dipanggil irhasat. Irhasat tu awan mendung melindungi nabi ketika mana nabi berjalan balik. Tak panas. Okey, itu satu. Irhasat menyalahi adat. Kalau ikut awan dia lintas atas kepala kita, dia tak nak kira siapa duduk bawah. Kan? Lintas, oh tadi aku duduk gelap elok, dia kata Allah panasnya. Okey, itu satu. Yang keduanya dipanggil mukjizat, iaitu apa yang disebut kepada Nabi mukjizat. Dan ni kita tahu mukjizat yang ada pada Rasulullah adalah Al-Quran. Tak usah challenge dari segi bahasa, tak usah challenge dari segi sejarah, tak usah challenge dari segi bentuk ayat, tak usah challenge. Al-Quran tetap mengalahkan sains, tetap mengalahkan geografi. Segala apa yang ada geografi, sains, ilmu atas dunia ni semua ada sebut Quran awal kita. Tak bercanggah. Tu dari segi benda yang mencari adat. Baik. Yang sebut tangan meleleh tu sama juga. Mana ada orang keluar ayat kot tangan, kecuali orang kuat peluk. Ada kawan saya mamak seorang, dia tulis ni habis basah buku ni, lepas dia tulis dia lap tulis. Rupanya tangan dia mudah meleleh peluk, tapi yang tu tak boleh nak minum, tak lalu nak minum. Tapi ada kat Nabi boleh ambil minum. Tu cerita. Baik, khawariq adat. Baik, selepas Nabi, apa dia dapat kepada wali-wali Allah? Dia panggil ma'unah karamah. Tak, yang tu kena buka buku. Ada kat sini insya-Allah. Mudah-mudahan jumpa. Ya. Mana ada Nabi. Jadi apabila kita bincang dalam bab yang macam itu, maka kita kena tengok betul-betul bahawasanya di antara perkara-perkara yang mencari adat ni ada pada Rasulullah dan kepada orang waliullah, orang yang soleh. Ya, jadi saya sebut secara tidak spesifik sangat. Apa dia ma'unah adalah pertolongan bantuan Allah kepada orang-orang yang saleh. Itu. Kalau kita pergi kepada karamah ni biasa orang kata karamah tok wali lah. Dia lebih kepada orang kata lepas orang ni jadi alim warak bagus dah, tiba-tiba main benda-benda pelik kat dia. Kan? Kalau kata contohlah kan, tiba-tiba dengan baju bismillah tengok nak pijak ayam macam binatang duk tahiyat tu berjalan tak tenggelam. Contoh. Kan? Ada. Kan? Ataupun lepas baca bismillah tengok pegang bara api tak terbakar tangan dia. Tu contoh. Okey, maknanya benda tu pelik tu. Sebab pada adanya api tu membakar. Baik. Itu di antara ma'unah dan karamah, benda yang untuk orang soleh, untuk wali-wali. Dan ada lagi dipanggil ihanah dan istidraj. Ihanah dan istidraj. Saya minta izin saya nak cari muka surat dia, dah tanda dah, supaya boleh kita kongsi dengan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Betul. Ada temu mukjizat. Kamu kalau ada. Mana? Mukjizat kedua. Biar kita ni bincang-bincang apa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Jumpa. Jadi di antara benda yang kita boleh bincang kat sini, apa dia? Tadi kan saya dah habaq dah kan? Ma'unah semua tu. Jadi kalau kata al-irhasat, irhasat tu dah habaq dah yang Nabi tadi. Kemudian istidraj ihanah. Jadi kalau kata ihanah ni, istidraj ni macam ni rupa dia. Ada orang dia nak main silap mata, dia nak tipu orang. Contoh, dia ambil cawan ni, tak sebelah cawan, dia tuang ayak balik ni, yang penuhnya balik ni. Dia tuang ayak belah kanan, yang penuhnya cawan belah kiri. Cuba tuan-tuan tengok. Kata contohlah, ni cawan belah kanan, dia tuang cawan belah kanan, tengok yang penuh belah kiri. Kalau tak cakap saya, cuba tengok. Betul tak? Kan? Ni tak ada dah ni. Jadi itu contoh yang nak menyeleweng. Ada setengah orang dalam keadaan terdesak, Allah Ta'ala bantu dia dari sudut, orang kata boleh orang kata merawat dalam keadaan benda yang pelik lah, benda pelik jadi masalah. Masa tu Allah Ta'ala tolong, okey jadi elok. Tapi yang satu lagi ni, Allah Ta'ala nak menyesatkan dia. Lagi dia buat, lagi jadi, lagi dia buat, lagi jadi. Saya takut hak ayah aku yang tu jenis tu. Lagi dia tunjuk lagi pelik, lagi jadi. Bukan tujuan Allah Ta'ala nak tarik bagi dekat dengan Allah. Allah Ta'ala nak bagi sesat lagi. Baik. Itu. Jadi itu di antara perkara yang boleh kita bincang. Dan kena berhati-hatilah. Sebab dalam masyarakat kita, orang yang boleh buat benda pelik ni, kalau nak jadi pelik tak susah. Nak dapatkan benda pelik-pelik tak susah. Cuma ada sikit perjanjian je. Saya tak sebut dah perjanjian apa. Tak. Minta maaf cerita ada keluar tajuk sikit. Kawan saya yang guru agama baru pencen. Lepas pencen mimpi terus esok dia boleh jadi tak bomo. Macam-macam boleh pula kata hang nak jadi tak bomo ni bukan tak boleh, tapi lah dah dia. Hang dapat semalam lempi, siapa ngajak hang pun tak tahu. Kan? Tu masalah dia. Ya? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu sebahagian daripada jawapan yang saya boleh bagi. Soalan terakhir tadi pada Ustaz Zaki? Macam mana? Langkah yang kita boleh ambil kan? Dari segi iman. Dan ni pada saya, macam mana kita nak selesaikan perkara-perkara syubhat kan? Yang orang kata apa? Keraguan yang datang. Dan ni bila mari bisikan-bisikan tu ataupun soalan daripada orang, pertamanya kita ambil soalan tu, kita jangan simpan kat sini, kita tulis kat kertas supaya kita tak simpan. Kalau simpan, selagi tak dapat jawab, dia berulang. Jangan simpan kat sini, bahaya. Satu. Yang kedua, dah dapat, jangan taruh lama-lama benda bisikan tu. Keluar ingat, tulis, jumpa dengan orang alim. Saya dapat bisikan macam ni, saya dapat soalan macam ni pada orang-orang macam ni, mengatakan Allah Ta'ala ni macam ni. Baik, daripada situ maka kita sudah meringankan tekanan emosi kita dan kita cari jalan penyelesaian dengan orang alim. Seandainya orang alim beri jawapan, tanya sampai faham betul-betul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau dah tak boleh selesai, kita cari sampai dapat. Supaya apa? Kita tak mau simpan beban benda yang jadi duk main dalam kepala kita. Contoh, benda pernah berlaku kat saya di Mekah. Apa yang berlaku? Tengah-tengah semayang, hati kecil saya dia macam ni, aku suka Yahudi, aku suka Kristian. Tengah semayang, Allah dia rakam. Okey, baik. Jadi lepas lintasan macam tu, saya semayang rasa gelap, rasa macam tak semayang. Dia rasa macam tak ada apa-apa. Aku ni semayang gedok ni.
tengah semayang. Dalam tempoh hari tu saya duk fikir macam mana aku nak bersih balik sampai 2 minggu saya di Mekah, minta dengan Allah Ta'ala tawaf wada' masa tu. Wada' minta, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah jangan bawa balik dosa aku di Mekah ni ke Mesir, aku tak mahu. Itulah habis tani juga. Minta dengan Allah Ta'ala, tak ada jalan dah. Dalam hati saya, la ilaha illallah. Duduk main serang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lawal. Habis dah Allah tu istighfar. Minta sampai beleh-beleh yang mata tu kata puas dah. Saya pun boleh tahu wadah balik dah sampai di Mesir. Saya buka kitab hadis Sahih Muslim. Rupanya kalau mai jenis bisikan yang kita tak boleh nak sekat kan. Hati kita cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ada apa dah lain. Kalau kita mau usul lain jadi celaru habis. Tu pengalaman saya kenal kan. 10 hari di Mekah berasa macam tak ada apa-apa. Orang lain makin khaimul lain seronok. Saya tidur kat hotel lagi seronok. Dia tak ada rasa tergerak nak ibadat. Pi tu bukan masalah duit, masalah kita pi nak buat ibadat. Tapi tak ada rasa perasaan nak buat ibadat, tu dah rasa sayang sangat tu. Tu kan lemah pada dalam. Kan? Dan ada kawan saya seorang lagi yang macam tu juga kena gangguan. Duduk saja tengok bini dia. Tak tahu aku cerai Lepas dia keluar tu, dia kadang dalam fikiran dia jadi macam duk bisik. Duk bisik, duk habak kan. Dia memang sakit nah. Terkeluar. Tengah-tengah saya bangun bini, aku cerai Aduh. Kalau telefon kita. Bila kita telefon kita tengok nama tu kita tahu dah dia ni ada masalah kan. Maknanya benda yang tidak disengajakan jangan simpan lama-lama, abaikan. Cepat istighfar, cepat fikir balik proses. Supaya apa? Benda tu dia duk curi main dalam hati kita tu. Dia pintai masuk. Sebab dalam keadaan macam tu, dia suka mengambil kesempatan atas kerusingan kita. Dia suka ambil kesempatan atas kelalaian kita. Bila kita rusing, kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah, dia masuk. Dia bagi lagi serabut kita. Sebab tu, bila dah baca dalam Sahih Muslim tu, dia minta cepat-cepat la ilaha illallah. Dan paling baiknya, bila berjumpa dengan orang alim, minta nasihat. Macam mana saya nak buat benda ni kan. Saya ni dalam keadaan tertentu. Dia nak tanya ni, aku ni kalau jatuh dah kata hang bukan hang sendiri dah. Hak keluar terpancui dengan sebab mainan syaitan. Faham tak? Berbeza dengan orang mabuk. Orang mabuk kalau lah dia balik rumah, bini tak buka pintu, terajang pintu, nampak bini aku cerai tak buka pintu. Contoh, yang tu memang jatuh sebab pasal dia mabuk. Hak ni bukan masalah dia mabuk, masalah dia berada dalam satu tekanan yang lain yang tak disengajakan. Yang tu tak apa. Kesian dia, banyak tahun dia kena. Anak pun dah 2-3 dah, tapi tak boleh nak selesai. Tapi kita tolong jugalah. Tu hak mai ikut bisik dalam. Hak mai bisik keluar, lah ni anak-anak kita yang melayari Facebook sudah ada unsur-unsur daripada gereja yang membalik-membalik, yang cuba duk bagi soalan bagi kita celaru. Bagi soalan celaru. Dia tahu budak ni bukan budak pandai sangat, tapi dia bagi soalan nak bagi kita ya agak tu. Yang tu jaga elok. Kadang-kadang sampai ada budak yang tak boleh nak jawab soalan-soalan daripada Facebook yang dia masuk, add masuk, yang menyebabkan tak sebanyak. Ya juga. Bayar juga tu bahaya tu. Sebab kita dengan Allah tak boleh ya dak tak boleh. Kena bulat terus Allah. Dialah Tuhan Allah yang asa, dialah segala-galanya bagi aku, dan itulah yang aku pegang untuk hidup mati aku. Bila mah ya dak janganlah macam tu. Kalau kata ada anak-anak ke siapa-siapa yang boleh main internet ni kan, parti-parti tengok. Sebab nak campur masuk dalam Facebook ni tak susah. Dia klik dia punya URL kata apa? Net apa istilah? Alamat dia tu. Sub kat situ, siapa pun boleh tengok video, boleh tengok soal jawab, soalan boleh mari dia pendahat tempat orang tu semua boleh tengok. Yang menyebabkan kalaulah kita tidak berhati-hati dan tidak cermat, dia akan menyebabkan berlaku kecelaruan yang akhirnya kita jadi satu pegangan yang longgar. Bila pegangan kita longgar, dia cucuk sikit. Yang penting kita layan dia. Kalau dah tak terjawab, tak usah layan langsung, tinggal. Buang dia daripada kita punya senarai tu. Sebab ada anak murid saya yang call saya, ustaz tolong masuk Facebook dan sekian. Okey, ustaz tolong jawab.
kata saya tak mau jawab kat Facebook. Kalau saya jawab kat Facebook, saya tak larat nak jawab soalan orang lain. Padahal lah saya jawab dengan SMS, hang tolong jawab balik kat dia. Tak apalah, kita ada dapat rujuk. Kalau yang duk biar betul, Allah kesian lah ya Allah. Hak soalan tu boleh jawab kot. Mudah-mudahan. Baik, itu hak cerita, termasuk juga hak cerita bagi ni hak masalah amalan khurafat kita. Amalan khurafat kita adalah seminit 2 lagi saya nak sambung. Amalan khurafat, hak yang tadi kita cerita tentang apa? Tentang bisikan dalaman. Hak amalan khurafat kita yang sebahagian orang pakai ni. Apa dia? Minta